belajar sepanjang hayatmu. Kalau kita nak menceburi satu bidang kan, dia kadang maklumat itu kita kena cari, kan? Ini yang dikatakan, yang kalau saya sebut inilah akademik. Akademik maknanya kita buat research, kita cari tentang benda tu, bidang itu. Dia mungkin bukan Dia secara tak ada kaitan dengan peperiksaan pun. Okay. Betul kan? Macam kata lah kita nak bincang tentang topik ini kan, kita akan cari, kita akan baca apa semua. Maknanya kemahiran kita, keupayaan kita untuk mencari maklumat, pengetahuan tentang bidang yang kita cebur itu, itulah akademik sebenarnya. Bukannya peperiksaan itu. Peperiksaan itu hanya proses untuk kita menilai tahap-tahap tertentu. Tetapi kalau kita macam kata tadi Adrian kan, dia akan buat research yang banyak. Kan? Dia akan kaji yang dia tak jumpa kat sekolah pun, tak jumpa kat universiti pun. Tapi dia cari sekarang lagi dalam zaman internet ni. Lagi mudah. Lagi mudah. Okey, kita ke arena rakyat sekejap. Banyak tu tanya soalan ni, panas nasional. Silakan arena rakyat. Saya Akilah binti Jamaluddin, wakil dari Sekretariat Rakan Muda Union Singaya. Saya ingin tanya, kebanyakannya kita tengok ibu bapa banyak dia tetap tentukan hala tuju anak-anak mereka untuk study dalam bidang apa dan nak berjaya ke arah mana, semuanya ditentukan oleh ibu bapa. Tapi kita tak perasan, ada juga ibu bapa yang terlalu mencari rezeki di luar sampai tak perasan anak dia buat apa kat rumah ataupun belajar dalam bidang apa, macam mana kejayaan dia dalam pelajaran ataupun apa yang dia lakukan dalam bidang dalam sosial dia. Jadi saya nak tanya pendapat dan pandangan ahli panel ya, macam mana dari segi peranan ibu bapa dalam hal tu. Terima kasih. Okey, kita mulakan dengan yang bergelar bapa kat sini lah. Macam mana tu doktor? Mungkin pengalaman sendiri macam dia doktor cerita tentang anak doktor tu. Ya. Selalu orang kata perhatian kepada anak ni bukan semestinya kita berada 24 jam dengan dia. Tapi kita kena faham bila masa keperluan kita berada. Kan? Contohnya ketika ibu bapa ni diperlukan dalam keadaan tertentu oleh anak dia. Contohnya bila anak dia menghadapi masalah. Kerana masalah tu kecil kan? Dia gaduh dengan kawan dia cari siapa dia nak prefer. Itu proses kita mendidik anak kita. Walaupun kita sibuk, sekarang ni lagi mudah. Kalau dulu kita nak hubungi anak kita ni, ayah, sekarang ni boleh katakan seorang ada handphone. Facebook boleh kan? Facebook pun boleh, handphone pun boleh. Kalau macam saya umpamanya, saya galakkan anak saya buat dia punya blog dan sebagainya. Kalau saya, contohnya, ini bagi contoh lah, jangan ikut, tapi contohnya saya selalu monitor blog anak saya. Sebab daripada blog tu saya tahu apa masalah. Itu yang salah tu. Bukan. Saya tahu emosinya. Maknanya emosinya, itu peranan kita. Maksud saya bukan apa. Maksud kita kena faham di mana anak kita memerlukan kita punya support. Support, saya panggil support. Kan? Dan kita boleh hubungi anak-anak kita bila-bila masa. Dulu, yalah kita kena ada setiap masa tu kena face to face. Tapi sekarang kadang-kadang kita telefon pun boleh kan. Sebenarnya bukan halangan. Tapi yang penting pada kita support kepada anak kita. Walaupun kita sibuk macam mana, support. Bila saya katakan sokongan itu macam-macam cara lah. Anak kita ni perlukan support dari segi emosi. Tapi itulah kita nak memecah macam tadi. Kita ada cakap pasal dinding. Satu dinding tu. Dinding besar. Saya datang daripada, tak payahlah cakap tahun berapa, tahun dah umur. jadi tahun saya dulu pun, saya telah ditanam oleh ibu bapa saya, especially mak saya lah, ibu saya kan, dia seorang guru. Kak Long kena belajar sampai habis ijazah tau. You tak boleh kahwin tau. Sampai ijazah dulu. You kena ada ijazah dulu baru kahwin. Saya mengaku, saya pernah gagal. Saya pernah gagal masa saya ambil diploma dulu. Tapi disebabkan mak saya kata, you kena tunjuk contoh pada adik-adik you apa semua ni. You kena ni. Jadi saya belajar juga walaupun terpaksa ambil dengan swasta. Di mana pada masa tu kena keluar belanja lebih sikit lah. Saya belajar juga. Tapi bila sampai ke peringkat ijazah, saya fikir ini bukan bidang saya ambil. Saya ambil kerana ibu bapa saya suruh. Jadi saya terpaksa ada satu scroll untuk dapatkan skor. Jadi bila peringkat ijazah, saya buat keputusan, mak, saya akan ambil apa yang saya nak. This is my time. I will decide what I want. Tapi macam mana kita nak memecah dinding tu? Dinding tu yang keras lah dinding tu. Macam mana kita nak pecah tu? Dia lama lah. Berkaitan dengan satu dinding ni, dia macam kita balik kepada Dr. Amin, iaitu pada sokongan. Di mana tugas ibu bapa, dia kembali kepada sokongan ibu bapa yang benda-benda dorong dari dalam. Dia berantai, dia takkan ke mana-mana. Dalam dia kat situ juga. Jadi
bila doktor menyatakan bahawa dia memantau anak dia, jadi apa itu juga harus ibu bapa lakukan daripada peringkat awal, di mana kita perlu identify kekuatan dia kat mana. So daripada situ, apabila keputusan contoh walaupun dia nak masuk ke universiti ataupun dia nak mencapai sesuatu, kita dah tahu apa keputusan dia dan kita boleh support daripada beberapa aspek. Contoh walaupun dia kata dia ambil satu subjek ni, dia kata dia tak minat, kita boleh bagi sokongan lah. Kita cakap dia okey tak apa, habiskan dulu and then dia teruskan. Macam apa yang berlaku pada saya sekarang, walaupun saya cakap saya berminat untuk menjadi seorang usahawan dan penulis penuh masa, bapa saya kata tak apa, at the same time cuba balancekan dulu, habiskan juga akademik dan juga kejar apa yang kita nak. So macam apa yang Tok Adi cakap tadi, kita boleh kejar dua-dua dan tak mustahil sebenarnya. Kita ada banyak contoh di mana akademik boleh, kejayaan daripada aspek lain pun dia boleh selari. Itu menarik tu. Bila kita bercakap tentang isu ni, sebenarnya secara tak langsung kalau kita nak bangunkan seorang anak ataupun seorang pelajar, dia memerlukan pendekatan yang 360 lah. 360, Semua pihak. Bukan kita mengharapkan cikgu je.